Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nick Ibrahim, dan selamat datang ke channel kita. Hari ini, kita akan mulakan satu pengembaraan luar biasa, menyelusuri sejarah 7 benua, dari kisah Nabi Adam AS, hingga ke era modern. Setiap benua menyimpan kisah kebangkitan, kejatuhan, dan perjuangan manusia membina dunia. Ini bukan sekadar sejarah, tapi refleksi perjalanan umat manusia, disulami hikmah Al-Quran. Jom kita mulakan perjalanan epik ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Perjalanan kita bermula di Asia, benua terbesar dan terpadat di dunia. Dari puncak Himalaya yang megah hingga ke lautan Pasifik yang luas, Asia menyimpan pelbagai kisah dan rahasia peradaban manusia. Benua ini bukan sekadar tanah yang luas, tetapi juga nadi kepada sejarah dan perkembangan manusia sejagat. Disinilah, menurut riwayat, Nabi Adam AS dan Hawa memulakan bab pertama manusia. Mereka melangkah ke bumi sebagai permulaan kisah insan, membawa harapan dan cabaran yang akan membentuk perjalanan umat manusia sepanjang zaman. Dari sepasang insan, lahir pelbagai bangsa dan budaya yang memenuhi bumi. Setiap generasi membawa identiti, bahasa, dan tradisi tersendiri, mewarnai Asia dengan kepelbagaian yang luar biasa. Dari timur ke barat, utara ke selatan, Asia menjadi rumah kepada ratusan etnik dan budaya yang hidup harmoni. Asia menjadi saksi lahirnya tamadun agung, Mesopotamia, lembah Indus, dan Cina. Di tanah subur dan sungai yang mengalir, manusia mula membina kota, menulis sejarah, dan mencipta teknologi yang mengubah dunia. Di Mesopotamia, tercipta tulisan dan undang-undang pertama. Tulisan paku di atas tanah liat menjadi asas komunikasi dan pentadbiran, manakala Undang-Undang Hammurabi memperkenalkan keadilan dan peraturan dalam masyarakat. Di lembah Indus, perancangan bandar yang menakjubkan membuktikan kecanggihan tamadun awal Asia. Jalan-jalan lurus, sistem saliran, dan rumah-rumah batu menunjukkan betapa tingginya ilmu kejuruteraan mereka. Di Cina, inovasi seperti kertas, serbuk letupan, kompas, dan sutera lahir memberi impak besar kepada dunia. Penemuan-penemuan ini bukan sahaja memajukan Asia, malah mengubah sejarah global. Asia juga pusat lahirnya agama-agama besar dunia, Islam, Hindu, Buddha, dan banyak lagi. Setiap agama membawa ajaran, nilai, dan panduan hidup yang membentuk jiwa masyarakat Asia. Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13w, mengingatkan, "Wahai manusia, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali." Pesanan ini menegaskan pentingnya saling menghormati dan memahami di tengah kepelbagaian. Kepelbagaian Asia adalah kekuatan, bukan perpecahan. Setiap budaya, bahasa, dan kepercayaan saling melengkapi, membina jalinan harmoni yang menjadi asas kekuatan benua ini. Namun sejarahnya juga penuh peperangan dan penjajahan, dari Mongol hingga kuasa Eropa. Setiap cabaran dan konflik menguji ketahanan dan kebijaksanaan bangsa Asia, membentuk identiti yang lebih kukuh. Setiap kejatuhan diikuti kebangkitan, semangat Asia sentiasa membara. Seperti burung phoenix, Asia bangkit dari abu, membina masa depan yang lebih cerah dengan semangat juang yang tidak pernah padam. Kini, Asia muncul sebagai enjin pertumbuhan global, dari China hingga ASEAN. Bandar-bandar modern, ekonomi pesat, dan inovasi teknologi menjadikan Asia pusat tumpuan dunia. Dari taman Nabi Adam ke era digital, Asia cerminan perjalanan manusia mencari ilmu dan harmoni. Pendidikan, sains, dan teknologi menjadi jambatan antara masa lalu dan masa depan. Inilah rahim tamadun dan fajar kemanusiaan, tempat lahirnya harapan, impian, dan masa depan umat manusia. Asia, dengan segala keunikan dan cabarannya, terus menjadi inspirasi kepada dunia. Kini kita ke Afrika, buayan kemanusiaan. Disinilah Homo sapiens muncul dan memulakan penghijrahan ke seluruh dunia. Afrika melahirkan tamadun hebat, Mesir Purba, Kush, Aksum, dan Mali. Sungai Nil menyaksikan piramid, hieroglif, dan kemajuan sains. Peranan manusia sebagai khalifah, seperti dalam surah Al-Baqarah, sangat relevan di sini. Mentadbir dan menjaga bumi adalah amanah. Namun, Afrika juga dicemari era perhambaan dan penjajahan, meninggalkan luka mendalam. Kini, Afrika bangkit semula, membina masa depan melalui perpaduan dan potensi muda. Kesatuan Afrika menjadi simbol harapan baru. Kisah Afrika mengingatkan kita tentang keadilan, tanggung jawab, dan semangat yang tidak pernah padam. Mari kita terbang ke Eropa, benua yang kecil dari segi saiz, namun pengaruhnya melampaui sempadan dan zaman. Dari kota-kota bersejarah hingga pusat-pusat modern, Eropa telah menjadi pentas utama perubahan dunia.
Disinilah dari tamadun Yunani dan Rom, lahirnya idea-idea besar seperti demokrasi, falsafah, dan kejuruteraan. Bangunan-bangunan agung dan karya seni mereka masih menjadi inspirasi hingga hari ini, membuktikan betapa kuatnya warisan mereka. Namun, kejatuhan Empire Rome membawa Eropa ke zaman gelap, di mana ilmu dan kemajuan terhenti seketika. Tetapi di Italia, Renaissance menyinari semula benua ini, membangkitkan minat terhadap seni, sains, dan penemuan baru yang mengubah dunia. Tokoh-tokoh hebat seperti Leonardo da Vinci dan Galileo Galilei muncul, memperkenalkan cara baru melihat alam semesta, mencabar kepercayaan lama, dan membuka jalan kepada revolusi pemikiran. Tidak lama kemudian, Eropa melonjak ke hadapan dengan revolusi industri. Mesin-mesin dan kilang-kilang mengubah cara hidup manusia, membawa kemajuan teknologi yang luar biasa. Namun, era ini juga menandakan permulaan penjajahan global, di mana kuasa Eropa menjelajah dan menakluk dunia. Tetapi, kemajuan ini tidak datang tanpa harga. Pencemaran alam sekitar mula meningkat, dan dua perang dunia yang dahsyat melanda, memusnahkan jutaan nyawa serta meninggalkan parut mendalam pada sejarah manusia. Selepas segala penderitaan itu, Eropa memilih jalan perpaduan. Negara-negara yang dahulunya bermusuhan kini bersatu di bawah kesatuan Eropa, berusaha membina masa depan yang lebih aman dan makmur bersama. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah mengingatkan kita tentang kerosakan di darat dan laut akibat perbuatan manusia sendiri. Satu peringatan yang sangat relevan dengan perjalanan Eropa dan dunia hari ini. Kisah Eropa adalah cerminan dua sisi kemajuan. Di satu pihak, kreativiti, inovasi, dan pencapaian hebat. Di pihak lain, kemusnahan, peperangan, dan kesan buruk terhadap alam sekitar. Semua ini mengingatkan kita tentang tanggung jawab sebagai manusia untuk menjaga bumi, belajar dari sejarah, dan sentiasa ingat akan amaran Tuhan agar tidak mengulangi kesilapan lalu. Hanya dengan refleksi dan tindakan, kita mampu membina masa depan yang lebih baik. Kini ke Amerika Utara, dunia baru yang luas dan kaya. Sebelum Columbus, tamadun asli seperti Iroquois dan Pueblo telah membina masyarakat canggih. Penjajahan Eropa membawa konflik dan perubahan besar, membentuk Amerika Syarikat dan Kanada. Deklarasi kemerdekaan AS menjadi inspirasi dunia. Ekonomi Amerika Utara melonjak dengan inovasi dan perancangan, seperti kisah Nabi Yusuf AS dalam Al-Quran. Hari ini, Amerika Utara adalah kuasa ekonomi utama, namun berdepan cabaran ketidaksamaan dan polarisasi. Perjanjian seperti USMCA mengukuhkan kerjasama serantau. Kisahnya mengingatkan bahwa membina masyarakat adil adalah proses berterusan. Amerika Utara, impian, cabaran, dan harapan masa depan. Kita ke Amerika Selatan, benua penuh warna dan sejarah dramatik. Empire Inca membina jalan, teres dan kota seperti Machu Picchu. Kekayaan emas mereka legenda, tapi warisan sebenar adalah kejuruteraan dan organisasi sosial. Penjajahan Spanyol dan Portugis membawa kehancuran, menindas penduduk asal. Abad ke-19, revolusi membebaskan negara-negara Amerika Selatan. Namun, kemerdekaan tidak serta-merta membawa kestabilan. Benua ini terus bergelut dengan ketidakstabilan dan jurang ekonomi. Kini, budaya Amerika Selatan, samba, tango, sastera, bola sepak menawan dunia. Negara seperti Brazil dan Argentina muncul sebagai kuasa ekonomi. Kisah Amerika Selatan bukti daya tahan budaya dan semangat mencari kebebasan. Kini ke Australia, benua kecil, unik, dan terpencil. Orang asli telah mendiami tanah ini lebih 65.000 tahun, hidup harmoni dengan alam melalui Dreamtime. Penjajahan British bermula dengan koloni penjara, membawa penderitaan kepada orang asli. Sejarah awal Australia adalah pengajaran pahit tentang kezaliman dan penindasan. Surah Al-Qasas ayat 4 mengingatkan bahaya kezaliman. Namun, Australia modern bangkit sebagai negara makmur dan berbilang budaya. Ekonominya penting di Asia Pasifik, dan usaha perdamaian dengan orang asli semakin meningkat. Permohonan maaf rasmi kepada generasi yang dicuri menjadi langkah penting. Kisah Australia, dari penindasan ke perdamaian, membina masyarakat adil yang menghormati warisan purba. Akhirnya, kita tiba di Antartika, benua paling ekstrem di dunia, tempat di mana suhu boleh mencecah serendah 89 derajat Celcius dan angin kencang melanda tanpa henti. Disinilah, di hujung selatan bumi, terbentang lautan ais yang luas, memukau dan misteri, menanti untuk diterokai oleh manusia yang berani. Tidak seperti benua lain, Antartika tiada penduduk asli, tiada tamadun kuno, dan tiada sejarah peperangan.
Yang ada hanyalah kisah penjelajahan berani di mana manusia menempuh cabaran alam demi ilmu pengetahuan dan penemuan sains yang mengubah dunia. Era heroik Antartika menyaksikan perlumbaan sengit ke Kutub Selatan antara Amundsen dan Scott, menguji ketahanan fizikal dan mental manusia. Mereka menempuh ribut salji, kelaparan, dan keletihan, semata-mata untuk menakluk benua putih yang belum pernah dijejaki. Kini, Antartika telah berubah menjadi makmal semula jadi terbesar di dunia. Para saintis dari pelbagai bidang mengkaji rekod iklim purba melalui ais, meneliti fenomena astronomi yang hanya dapat dilihat di sini, dan meneroka kehidupan ekstrem yang mampu bertahan dalam suhu beku. Puluhan negara telah menubuhkan stesen penyelidikan di Antartika, membentuk komuniti saintifik antarabangsa yang bekerja sama tanpa mengira sempadan negara. Mereka berkongsi data, teknologi, dan penemuan demi kemajuan ilmu pengetahuan sejagat. Traktat Antartika 1959 menjadi tonggak utama menetapkan benua ini sebagai rizab saintifik untuk seluruh dunia. Ia melarang sebarang aktiviti ketenteraan dan perlombongan, memastikan Antartika kekal sebagai kawasan aman untuk penyelidikan dan pemeliharaan alam sekitar. Inilah model kerjasama global yang unik, sumber dan pengetahuan dikongsi bersama, bukan dimonopoli oleh mana-mana negara. Setiap penemuan di sini memberi manfaat kepada seluruh umat manusia. Surah Al-Hasr ayat 7 mengingatkan kita tentang pentingnya pengagihan sumber secara adil untuk manfaat bersama, bukan untuk segelintir pihak sahaja. Prinsip ini jelas terzahir dalam pengurusan Antartika. Antartika adalah amanah bersama umat manusia, sebuah benua yang menjadi simbol harapan, kerjasama, dan tanggung jawab kolektif untuk generasi akan datang. Kisah Antartika adalah penutup sempurna, benua untuk penemuan, ilmu, dan kerjasama sejagat, bukan medan konflik atau perebutan kuasa. Disinilah, manusia belajar bahwa dunia ini lebih indah jika dikongsi dan dijaga bersama. Subhanallah, satu perjalanan luar biasa merentasi 7 benua. Setiap benua punya kisah kebangkitan, kejatuhan dan pengajaran tersendiri. Dari Asia ke Antartika, kita belajar tentang perpaduan, tanggung jawab, dan amanah bersama. Sejarah ini bukan sekadar masa lalu, tapi cermin dan kompas masa depan. Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen, dan jangan lupa like, share, serta subscribe. Terima kasih kerana menemani pengembaraan ini. Assalamualaikum. Sejarah kebangkitan 7 benua, dari Nabi Adam hingga era moden. Adakah Anda pernah tertanya bagaimana setiap benua di bumi ini bangkit menjadi apa yang kita kenali hari ini? Dari kisah Nabi Adam, manusia pertama dalam tradisi agama, hingga kepada pencakar langit moden, setiap benua mempunyai cerita kebangkitannya sendiri. Dalam blog ini, kita akan menjelajah 7 benua: Asia, Afrika, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, dan Antartika, dan bagaimana mereka berkembang dari zaman purba hingga era moden. Mari kita mulakan. Sub-Asia, benua tamadun purba Asia, benua terbesar di dunia, adalah tempat kelahiran tamadun manusia terawal. Mengikut tradisi Islam, Kristen, dan Yahudi, Nabi Adam dan Hawa dikatakan hidup di kawasan yang kini dikenali sebagai Timur Tengah, mungkin berhampiran lembah sungai Tigris dan Euphrates. Zaman purba, tamadun Mesopotamia, sekitar 3.500 SM, memperkenalkan tulisan, roda, dan undang-undang. Tamadun lembah Indus dan Sungai Kuning di Cina turut muncul. Kebangkitan klasik, Empire Parsi, dinasti Qin di China, dan Kerajaan Maurya di India membentuk budaya dan politik Asia. Agama seperti Buddha dan Konfusianisme lahir di sini. Era moden, Asia bangkit semula pada abad ke-11 dan ke-20 melalui perjuangan menentang kolonialisme, seperti kemerdekaan India dan revolusi China, Sportsman. Kini Asia memimpin ekonomi global dengan negara seperti China dan Jepun. 1. Afrika, benua asal-usul manusia. Afrika adalah benua asal manusia, dengan fosil Homo sapiens tertua ditemui di Ethiopia sekitar 200.000 tahun lalu. Ia juga kaya dengan tamadun purba. Zaman purba, Kerajaan Aksum, 149 Mehmet, dan tamadun lembah Nil, Mesir purba, menghasilkan piramid dan sistem tulisan. Kebangkitan pertengahan, Empire Mali dan Songhai terkenal dengan kekayaan emas dan pusat pembelajaran seperti Timbuktu. Era moden, selepas penjajahan Eropa, Afrika bangkit melalui kemerdekaan seperti Ghana, 1997. Kini, benua ini sedang berkembang dengan ekonomi seperti Nigeria dan Afrika Selatan. 1. Eropa, dari Renaissance ke kuasa dunia. Eropa mengalami kebangkitan besar melalui Renaissance, yang membawa benua ini dari kegelapan abad pertengahan ke zaman moden.
Zaman purba, tamadun Yunani dan Rom membentuk falsafah, demokrasi, dan undang-undang yang mempengaruhi dunia. Renaissance, abad 19. Kebangkitan seni, Leonardo da Vinci, sains, Copernicus, dan penerokaan, Columbus, mengubah Eropa. Era modern, revolusi industri dan penjajahan menjadikan Eropa kuasa dunia. Kini, kesatuan Eropa memimpin dalam kerjasama global. 1. Amerika Utara. Dari suku asli ke kuasa ekonomi Amerika Utara mempunyai sejarah yang kaya sebelum kedatangan Eropa, dengan tamadun asli yang canggih. Zaman purba, tamadun Mississippian dan Anasazi membina bandar dan sistem perdagangan. Kebangkitan kolonial, penjajahan Eropa membawa kepada kemerdekaan Amerika Serikat dan Kanada. Era modern, Amerika Utara kini memimpin teknologi dan ekonomi global dengan Silicon Valley dan Wall Street sebagai ikon. 1. Amerika Selatan, warisan tamadun Andes. Amerika Selatan adalah rumah kepada tamadun purba seperti Inca, yang meninggalkan warisan besar. Zaman purba, tamadun Inca, Maya, dan Aztec membina piramid dan sistem astronomi canggih. Kebangkitan kolonial, selepas penjajahan Spanyol dan Portugis, negara seperti Brazil dan Argentina merdeka pada abad ke-19. Era modern, Amerika Selatan kini terkenal dengan budaya, samba, tango, dan sumber asli seperti Amazon. 1. Australia, dari Dreamtime ke negara modern, Australia mempunyai sejarah budaya orang asli yang kaya sebelum menjadi negara modern. Zaman purba, orang asli Australia, sekitar 65.000 tahun lalu, mempunyai budaya Dreamtime yang kaya dengan seni dan cerita. Kebangkitan kolonial, penjajahan British pada 1848 membawa kepada pembentukan Australia modern. Era modern, Australia kini adalah ekonomi maju dengan budaya pelbagai, terkenal dengan Sydney Opera House. 1. Antartika, benua tanpa tamadun. Antartika adalah benua tanpa penduduk tetap atau tamadun manusia, kerana iklimnya yang melampau. Zaman purba, tiada sejarah manusia, hanya fauna seperti penguin. Kebangkitan modern, ditemui pada abad ke-19, Antartika kini adalah pusat penyelidikan saintifik antarabangsa. Kesimpulan, kebangkitan manusia di setiap benua. Dari kisah mitologi Nabi Adam hingga pencapaian modern, setiap benua mempunyai cerita kebangkitannya sendiri. Asia dan Afrika melahirkan tamadun purba. Eropa membawa dunia ke zaman modern melalui Renaissance, manakala Amerika dan Australia menunjukkan bagaimana budaya asli dan penjajahan membentuk identiti baru. Walaupun Antartika tidak mempunyai tamadun, ia menyumbang kepada sains modern. Sejarah ini mengingatkan kita bahawa kebangkitan manusia adalah hasil daripada kreativiti, perjuangan dan penyesuaian di setiap sudut bumi. Apakah pendapat Anda tentang sejarah benua kegemaran Anda? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Kebangkitan manusia di setiap benua, blok ekonomi dan pelajaran Al-Quran dari kisah Nabi Adam hingga pencapaian modern, setiap benua menceritakan kebangkitan manusia melalui kreativiti, perjuangan dan penyesuaian. Asia dan Afrika melahirkan tamadun purba. Eropa memimpin zaman modern. Amerika dan Australia dibentuk oleh budaya asli dan penjajahan, manakala Antartika menyumbang kepada sains. Kini, blok ekonomi seperti ASEAN, EU dan IU menunjukkan bagaimana benua-benua bersatu untuk kemakmuran. Al-Quran, melalui kisah Nabi Adam dan ayat seperti Surah Al-Hujurat 11, mengingatkan kita tentang perpaduan dan tanggung jawab sebagai khalifah bumi. Blok ini merangkum kebangkitan manusia dan pelajaran untuk masa depan. 1. Asia, tamadun purba dan blok ekonomi modern Asia, tempat kelahiran tamadun seperti Mesopotamia, Indus dan China, memulakan sejarah manusia dengan sistem tulisan, pertanian dan perdagangan. Kini, Asia memimpin ekonomi global melalui Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara dan kuasa seperti China dan India. Negara-negara Asia menghubungkan budaya purba dengan teknologi modern, seperti Silicon Valley Asia di Bangalore. Al-Quran, Surah Hujurat, menyebut bahawa manusia dicipta berbilang kaum untuk saling mengenali. ASEAN mencerminkan semangat ini dengan menyatukan budaya pelbagai untuk kemakmuran. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenali. Perbandingan, kebangkitan Asia menunjukkan kreativiti manusia, tetapi cabaran seperti kemiskinan memerlukan perpaduan dan keadilan, seperti yang diajar oleh Al-Quran. Sape, Afrika, warisan purba dan potensi ekonomi Afrika, kelahiran tamadun seperti Mesir purba dan kerajaan Mali, kaya dengan sumber seperti emas dan minyak. Penjajahan Eropah merosakkan benua ini, tetapi kini mempromosikan perpaduan dan pembangunan.
Pemimpin seperti Ibrahim Traore di Burkina Faso menyeru nasionalisasi sumber untuk keadilan ekonomi. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, mengingatkan manusia sebagai khalifah bumi yang bertanggung jawab. Afrika perlu mengurus sumbernya dengan amanah, seperti yang diajar oleh Al-Quran. Sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Perbandingan. Kebangkitan Afrika mencerminkan perjuangan melawan penjajahan, tetapi cabaran seperti korupsi menunjukkan perlunya iman dan tanggung jawab sebagai khalifah. 1. Eropa, Renaissance dan kuasa ekonomi. Eropa bangkit melalui Renaissance, abad 16-11, membawa dunia ke zaman modern dengan sains dan penerokaan. Kini adalah blok ekonomi terbesar, mempromosikan perdagangan dan perpaduan. Namun warisan penjajahan dan kapitalisme mencetuskan ketidakadilan global. Al-Quran, Surah Al-Fatih, mengingatkan kerosakan akibat perbuatan manusia. EU perlu memperbaiki warisan penjajahan dengan keadilan, seperti yang diajar oleh Al-Quran. Telah timbul kerosakan di daratan dan lautan disebabkan perbuatan tangan manusia. Ar-Rum. Perbandingan. Renaissance menunjukkan potensi ilmu manusia, tetapi ketidakadilan Eropa memerlukan pelajaran Al-Quran untuk membina ekonomi yang adil. 1. Amerika. Budaya asli kekuasa ekonomi Amerika Utara dan Selatan mempunyai tamadun asli seperti Mississippian dan Inca, tetapi penjajahan Eropa membentuk identiti baru. Amerika Syarikat memimpin melalui kini USMCA, manakala Amerika Selatan menyumbang melalui. Namun kapitalisme riba di Wall Street menimbulkan risiko kejatuhan. Al-Quran, Surah Yusuf 12-42, mengajar merancang krisis ekonomi. Amerika perlu belajar dari Nabi Yusuf untuk mengelakkan kejatuhan akibat hutang. Yusuf berkata, tanamlah selama 7 tahun berturut-turut, kemudian simpanlah hasilnya untuk menghadapi 7 tahun yang sulit. Yusuf Driblet Spot to Milton. Perbandingan. Kebangkitan Amerika menunjukkan penyesuaian, tetapi ketidakadilan seperti eksploitasi sumber memerlukan panduan Al-Quran untuk keadilan ekonomi. 1. Australia, Dreamtime ke ekonomi maju. Australia, dengan budaya Dreamtime orang asli, menjadi ekonomi maju melalui perlombongan dan pelancongan. Sebagai ahli kerjasama ekonomi Asia Pasifik, Australia menghubungkan Asia dan Barat. Namun, ketidakadilan terhadap orang asli dan kemusnahan alam memerlukan pembaikan. Al-Quran, Surah Al-Qasas, mengingatkan kezaliman seperti penjajahan. Australia perlu menegakkan keadilan terhadap orang asli, seperti yang diajar oleh Al-Quran. Sesungguhnya, Firaun telah berlaku sombong di bumi dan menjadikan penduduknya berpuak-puak. Al-Qasas 28. Perbandingan. Australia menunjukkan kebangkitan, tetapi warisan penjajahan memerlukan pelajaran Al-Quran untuk keadilan dan pelestarian alam. 1. Antartika, sumbangan saintifik tanpa tamadun. Antartika, tanpa tamadun manusia, menyumbang kepada sains melalui penyelidikan iklim dan biodiversity. Memastikan perkongsian saintifik, tetapi potensi mineral menarik rebutan. Ini menjadikan Antartika blok ekonomi saintifik yang unik. Al-Quran, Surah Al-Hasir 57, menggalakkan perkongsian sumber untuk kebaikan umum. Antartika harus kekal sebagai warisan umat, seperti yang diajar oleh Al-Quran, supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya antara kamu. Perbandingan. Antartika menunjukkan potensi perkongsian umat, tetapi ancaman eksploitasi memerlukan panduan Al-Quran untuk keadilan dan pelestarian. 1. Pelajaran Al-Quran, dari Nabi Adam ke masa depan. Kisah Nabi Adam dalam Al-Quran mengajar bahwa manusia dicipta untuk menjadi khalifah bumi. Surah Al-Baqarah 2. Kebangkitan manusia di setiap benua menunjukkan kreativiti dan perjuangan, tetapi juga kerosakan akibat ketamakan dan ketidakadilan. Blok ekonomi seperti ASEAN, EU, dan AU boleh menjadi alat perpaduan, tetapi harus diurus dengan iman, keadilan, dan tanggung jawab, seperti yang diseru dalam Surah Al-Hujurat. Panduan untuk masa depan. Perpaduan. Blok ekonomi harus menyatukan manusia, seperti seruan Al-Hujurat untuk saling mengenali. Keadilan, mengurus sumber dengan amanah, mengelakkan kerosakan seperti dalam Surah Ar-Rum. Tanggung jawab. Sebagai khalifah, manusia wajib memelihara bumi untuk generasi akan datang. Kesimpulan, kebangkitan dan tanggung jawab manusia. Sejarah benua-benua menunjukkan kebangkitan manusia melalui tamadun purba, penjajahan, dan blok ekonomi modern. Dari Asia hingga Antartika, setiap benua menyumbang kepada cerita manusia yang penuh kreativiti dan perjuangan. Al-Quran, melalui kisah Nabi Adam dan ayat-ayat seperti Al-Hujurat dan Al-Baqarah,
mengingatkan kita bahawa kebangkitan sejati bergantung pada iman, keadilan, dan tanggung jawab sebagai khalifah bumi. Dengan panduan ini, blok ekonomi dunia boleh membawa kemakmuran yang adil dan mampan. Apakah pendapat Anda tentang sejarah benua kegemaran Anda? Kongsikan di ruangan komen di bawah. New Economic Order and Bukti Akhir Zaman. Menurut Al-Quran dan Hadis, sejarah manusia di setiap benua, dari tamadun purba Asia dan Afrika hingga ekonomi moden Amerika dan Australia, telah membentuk melalui blok ekonomi seperti ASEAN, EU, dan IU. Namun, globalisasi ekonomi ini juga membawa ketidakadilan, riba, dan kerusakan alam yang selari dengan tanda-tanda akhir zaman dalam Al-Quran dan Hadis. Dari meluasnya perdagangan hingga ancaman Ya'juj dan Ma'juj, adakah kita berada di ambang akhir zaman? Blok ini meneroka hubungan antara New Economic Order dan pelajaran Al-Quran serta hadis untuk masa depan yang adil. 1. Apakah New Economic Order? New Economic Order merujuk kepada peralihan kuasa ekonomi global dari dominasi Barat, Eropa, Amerika, ke Asia dan Afrika yang sedang bangkit. Blok ekonomi seperti Asia Tenggara, Eropa, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan menunjukkan kerjasama ekonomi, tetapi juga persaingan untuk sumber. Australia menyumbang melalui, manakala Antartika menjadi blok saintifik melalui Traktat Antartika. Namun, sistem ini sering didorong oleh kapitalisme riba, mencetuskan ketidakadilan dan krisis ekonomi. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, melarang riba yang memperburuk krisis ekonomi. New Economic Order, dengan sistem keuangan berasaskan riba di Wall Street, mencerminkan amaran ini. Mereka yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang dirasuk syaitan. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perbandingan, blok ekonomi menunjukkan kreativiti manusia, tetapi ketamakan dalam sistem riba menyerupai sifat Qarun, Surah Al-Qasas 28, yang akhirnya musnah kerana kesombongan. 1. Tanda-tanda akhir zaman dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis menyebut tanda-tanda akhir zaman, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi dan masyarakat. Meluasnya perdagangan. Hadis Rasulullah SAW menyatakan bahawa perdagangan akan menjadi begitu meluas, sehingga wanita membantu suami mereka dalam perniagaan, menunjukkan globalisasi ekonomi moden. Ya'juj dan Ma'juj, Surah Al-Kahfi, 18 poin, menyebut Ya'juj dan Ma'juj sebagai kumpulan yang menyebabkan kerosakan besar. Sesetengah tafsir mengaitkan mereka dengan kuasa ekonomi yang tamak dan merosakkan bumi. Kerosakan alam, Surah Ar-Rum, mengingatkan kerosakan di daratan dan lautan akibat perbuatan manusia, seperti pencairan ais Antartika dan kemusnahan Amazon. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kerosakan di bumi." Relevansi, New Economic Order, dengan globalisasi dan eksploitasi sumber, selari dengan tanda-tanda ini, seperti meluasnya perdagangan dan kerosakan alam. 1. Kebangkitan benua dan tanda-tanda akhir zaman. Setiap benua mencerminkan tanda-tanda akhir zaman melalui sejarah dan ekonomi mereka. Asia, tamadun purba dan ASEAN menunjukkan kemajuan, tetapi ketidakadilan ekonomi mencerminkan amaran tentang riba. 2. Bulbi. Afrika, kerajaan Mali hingga AU menunjukkan perjuangan, tetapi eksploitasi sumber oleh kuasa asing selari dengan kerosakan Ya'juj dan Ma'juj. Eropa, Renaissance dan EU memimpin dunia moden, tetapi kapitalisme menyebabkan kerosakan alam. Ar-Rum. Amerika, dari budaya asli USMCA, Amerika menghadapi krisis hutang seperti kemarau dalam mimpi Nabi Yusuf. Australia, Dreamtime hingga APEC, tetapi ketidakadilan terhadap orang asli mencerminkan kezaliman Firaun. Al-Qasas, 28. Antartika, pusat saintifik, tetapi ancaman perlombongan menyerupai ketamakan yang dilarang dalam Surah Al-Hasir, 5. Perbandingan, kebangkitan benua menunjukkan kreativiti manusia, tetapi ketidakadilan dan kerosakan alam cerminkan tanda-tanda akhir zaman, seperti meluasnya riba dan kerosakan bumi. 1. Pelajaran Al-Quran untuk New Economic Order. Al-Quran dan Hadis menawarkan panduan untuk menghadapi New Economic Order, mengelakkan riba. Surah Al-Baqarah, 2. Melarang riba, yang merosakkan ekonomi. Blok ekonomi seperti EU dan USMCA perlu beralih ke sistem keuangan tanpa riba. Perpaduan umat, Surah Al-Hujurat, menyeru manusia bersatu dalam perpaduan. ASEAN dan IU boleh menjadi model perkongsian umat. Pelestarian alam, Surah Ar-Rum, mengingatkan tanggung jawab terhadap bumi. Antartika dan Amazon perlu dilindungi dari eksploitasi.
Persediaan krisis, hadis tentang akhir zaman dan surah Yusuf, 12:8 mengajar merancang untuk krisis, seperti mengurus hutang Amerika. Contoh sejarah, tamadun purba seperti Mesir dan Inca mengurus sumber dengan bijak, tetapi kejatuhan mereka menunjukkan pentingnya iman. New Economic Order boleh belajar dari pelajaran ini untuk mengelakkan krisis akhir zaman. Kesimpulan, menghadapi akhir zaman dengan iman New Economic Order, dengan blok ekonomi seperti ASEAN, EU, dan AU, mencerminkan kebangkitan manusia di setiap benua. Tetapi juga tanda-tanda akhir zaman seperti meluasnya riba, kerusakan alam, dan potensi Yajuj dan Majuj. Al-Quran dan Hadis, melalui ayat seperti Al-Kahfi, Al-Baqarah 2 dan Ar-Rum 3 mengingatkan kita untuk mengutamakan iman, keadilan, dan tanggung jawab sebagai khalifah bumi. Dengan panduan ini, manusia boleh menghadapi New Economic Order dengan bijaksana, mengelakkan krisis akhir zaman. Apakah pendapat Anda tentang hubungan ekonomi moden dan tanda-tanda akhir zaman? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Asia, benua tamadun purba versus kisah dalam Al-Quran. Asia, benua terbesar di dunia, adalah tempat kelahiran tamadun manusia terawal. Dari Mesopotamia hingga ke Sungai Kuning, Asia telah menjadi pusat perkembangan budaya, sains, dan agama. Dalam tradisi Islam, Nabi Adam dan Hawa, manusia pertama, dikatakan hidup di kawasan Timur Tengah, mungkin berhampiran lembah Sungai Tigris dan Euphrates. Bagaimanakah sejarah tamadun Asia ini selari dengan kisah-kisah dalam Al-Quran? Dalam blog ini, kita akan meneroka 3 fasa utama sejarah Asia, zaman purba, kebangkitan klasik, dan era moden, sambil membandingkannya dengan perspektif Al-Quran. 1. Zaman purba, tamadun awal dan kisah Nabi Adam. Sejarah Asia bermula dengan tamadun purba seperti Mesopotamia, sekitar 3500 SM, yang memperkenalkan tulisan, roda, dan undang-undang. Tamadun lembah Indus di India dan Sungai Kuning di Cina juga muncul, membentuk asas pertanian dan bandar. Kawasan Timur Tengah, khususnya Mesopotamia, dianggap sebagai salah satu taman syurga dalam tradisi agama tempat Nabi Adam dan Hawa dicipta. Perspektif Al-Quran. Al-Quran menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Surah Al-Baqarah 2:39. Allah menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi, dan kisahnya berlaku di syurga sebelum dia diturunkan ke bumi. Walaupun lokasi tepat tidak dinyatakan, ramai ulama mengaitkan kawasan Timur Tengah sebagai tempat permulaan manusia. Ini selari dengan fakta arkeologi bahwa Mesopotamia adalah salah satu pusat tamadun terawal. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Perbandingan, kisah Nabi Adam dalam Al-Quran menekankan peranan manusia sebagai pengurus bumi, yang selari dengan kemajuan Mesopotamia dalam undang-undang dan pertanian. Walau bagaimanapun, Al-Quran lebih fokus pada aspek rohani, manakala sejarah menonjolkan pencapaian material seperti tulisan dan teknologi. 1. Kebangkitan klasik, empire dan agama besar. Pada era klasik, Asia menyaksikan kebangkitan empire besar seperti Empire Parsi, dinasti Qin di Cina, dan Kerajaan Maurya di India. Agama-agama besar seperti Buddha, Konfusianisme, dan kemudiannya Islam lahir di Asia, membentuk budaya dan falsafah benua ini. Timur Tengah menjadi pusat agama Samawi dengan kemunculan Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Perspektif Al-Quran. Al-Quran menyebut banyak nabi yang diutus di kawasan Asia, terutamanya Timur Tengah. Contohnya, Nabi Ibrahim dikaitkan dengan pembinaan Ka'bah di Mekah, Surah Al-Baqarah 2:20, manakala Nabi Musa memimpin Bani Israel di kawasan Mesir dan Sinai. Kisah-kisah ini menunjukkan Asia sebagai pusat wahyu ilahi. Selain itu, Al-Quran merujuk kepada tamadun seperti Ad dan Thamud yang mungkin berkait dengan tamadun purba di semenanjung Arab. Dan ingatlah, ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan asas Baitullah, Al-Baqarah 2:27. Perbandingan, sementara sejarah menyerlahkan empire dan agama seperti Buddha dan Konfusianisme, Al-Quran menekankan peranan nabi-nabi dalam membawa tauhid dan keadilan. Tamadun seperti Parsi dan Maurya menunjukkan kemajuan politik dan budaya, tetapi Al-Quran mengingatkan tentang kehancuran tamadun yang ingkar seperti dan Thamud, Surah Al-Fajr 14-16. Era moden, perjuangan dan kebangkitan semula. Pada abad ke-19 dan ke-20, Asia bangkit semula melalui perjuangan menentang kolonialisme Eropa. Kemerdekaan India seinilan revolusi Cina 1949 menandakan kebangkitan semula Asia sebagai kuasa global.
Kini, negara seperti China, Jepun, dan India memimpin ekonomi dan teknologi dunia. Perspektif Al-Quran. Al-Quran tidak merujuk secara langsung kepada era modern, tetapi prinsip-prinsip seperti keadilan, perjuangan melawan kezaliman, dan pembangunan ummah Surah Al-Imran 31 selari dengan perjuangan kemerdekaan Asia. Islam sendiri berkembang pesat di Asia, dengan negara seperti Indonesia dan Pakistan menjadi pusat penduduk Muslim terbesar. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar. Perbandingan, perjuangan kemerdekaan Asia mencerminkan semangat ketahanan yang digalakkan dalam Al-Quran. Namun, Al-Quran lebih menekankan pembangunan rohani dan moral, manakala kebangkitan modern Asia lebih tertumpu pada kemajuan ekonomi dan politik. Contohnya, Islam di Asia Tenggara seperti Kesultanan Melayu menggabungkan nilai agama dengan pembangunan budaya. Kesimpulan, Asia dan Al-Quran. Asia sebagai benua tamadun purba mempunyai sejarah yang kaya dengan kemajuan material dan budaya. Dari Mesopotamia hingga kebangkitan modern, benua ini telah membentuk dunia melalui empayar, agama, dan perjuangan. Al-Quran pula memberikan perspektif rohani, mengisahkan nabi-nabi yang diutus di Asia untuk membimbing manusia kepada kebenaran. Walaupun sejarah Asia menonjolkan pencapaian duniawi, Al-Quran mengingatkan kita tentang tujuan yang lebih besar, menjadi khalifah yang adil dan beriman. Gabungan kedua-dua naratif ini menunjukkan Asia sebagai benua yang bukan sahaja kaya dengan tamadun, tetapi juga pusat wahyu ilahi. Apakah pendapat Anda tentang bagaimana Asia menyumbang kepada sejarah dan agama? Kongsikan di ruangan komen. Afrika, benua terkaya, hasil bumi first kisah dalam Al-Quran. Afrika, benua asal-usul manusia, bukan sahaja kaya dengan sejarah tamadun purba, tetapi juga hasil bumi seperti emas, berlian, dan minyak. Dari fosil Homo sapiens tertua di Ethiopia, hingga empayar kaya seperti Mali, Afrika menyumbang besar kepada peradaban dunia. Bagaimanakah sejarah dan kekayaan Afrika ini selari dengan kisah-kisah dalam Al-Quran? Dalam blog ini, kita akan meneroka 3 fase sejarah Afrika. Zaman purba, kebangkitan pertengahan, dan era modern, sambil membandingkannya dengan perspektif Al-Quran. 1. Zaman purba. Tamadun awal dan asal-usul manusia Afrika adalah tempat kelahiran manusia modern, dengan fosil Homo sapiens tertua ditemui di Ethiopia sekitar 200.000 tahun lalu. Tamadun purba seperti Mesir purba di lembah Nil menghasilkan piramid, sistem tulisan hieroglif, dan kemajuan astronomi. Kerajaan Aksum, 190 di Ethiopia pula terkenal sebagai pusat perdagangan dan salah satu kerajaan Kristian tertua. Perspektif Al-Quran. Al-Quran menceritakan penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama, Surah Al-Baqarah 233-1, yang diutus sebagai khalifah di bumi. Walaupun lokasi syurga Adam tidak dinyatakan, Afrika sebagai benua asal manusia boleh dianggap sebagai salah satu kawasan awal penyebaran manusia. Selain itu, Al-Quran menyebut Firaun di Mesir, Surah Al-Qasas 20 yang berkait rapat dengan tamadun Mesir purba, menunjukkan Afrika sebagai latar kisah nabi seperti Musa a.s. Dan kami ajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Al-Baqarah. Perbandingan. Penemuan arkeologi di Afrika menyokong idea bahwa manusia modern bermula di benua ini, selari dengan konsep Adam sebagai manusia pertama dalam Al-Quran. Tamadun Mesir purba, dengan kemajuan seperti piramid, mencerminkan keupayaan manusia sebagai khalifah, tetapi kisah Firaun dalam Al-Quran mengingatkan tentang akibat kesombongan dan kezaliman. 1. Kebangkitan pertengahan, empayar kaya dan pusat ilmu. Pada zaman pertengahan, Afrika menyaksikan kebangkitan empayar seperti Mali dan Songhai yang terkenal dengan kekayaan emas dan pusat pembelajaran seperti Timbuktu. Mansa Musa, Raja Mali, abad ke-15, dianggap salah seorang manusia terkaya dalam sejarah, dan Timbuktu menjadi pusat ilmu Islam dengan manuskrip yang tidak ternilai. Kekayaan hasil bumi seperti emas dan garam menjadikan Afrika Barat pemain utama dalam perdagangan global. Perspektif Al-Quran. Al-Quran menekankan bahwa kekayaan adalah anugerah Allah yang harus digunakan dengan bijak. Surah Al-Qasas 26. Kisah Qarun, yang diberi kekayaan tetapi menjadi sombong, adalah amaran tentang bahaya menyalahgunakan harta. Prinsip ini selari dengan empayar Mali yang menggabungkan kekayaan dengan pembangunan ilmu dan agama Islam. Al-Quran juga menggalakkan pencarian ilmu, Surah Al-Mujadilah 11, yang tercermin dalam kejayaan Timbuktu.
Carilah pada apa yang telah dikurniakan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Al-Qasas 20. Perbandingan Empire Mali dan Songhai menunjukkan bagaimana kekayaan hasil bumi Afrika digunakan untuk membina tamadun yang maju, selari dengan ajaran Al-Quran tentang penggunaan harta untuk kebaikan. Namun, Al-Quran lebih menekankan tanggung jawab moral, manakala sejarah Afrika menonjolkan kemajuan material dan ilmu. Saat era modern, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan. Selepas penjajahan Eropa, Afrika bangkit melalui perjuangan kemerdekaan seperti Ghana yang merdeka pada 1957 di bawah Kwame Nkrumah. Kini, negara seperti Nigeria dan Afrika Selatan memimpin ekonomi benua ini, walaupun cabaran seperti kemiskinan dan konflik masih wujud. Kekayaan hasil bumi seperti minyak dan berlian terus menjadi pendorong ekonomi, tetapi juga sumber konflik. Perspektif Al-Quran. Al-Quran menggalakkan perjuangan melawan kezaliman. Bab 2 dan pembangunan masyarakat yang adil. Surah Al-Hadid 55. Perjuangan kemerdekaan Afrika mencerminkan semangat ini, dengan tokoh seperti Nkrumah menentang penjajahan. Islam juga memainkan peranan besar di Afrika modern, dengan negara seperti Nigeria dan Mesir memiliki penduduk Muslim yang besar. Dan orang-orang yang apabila mereka ditimpa sesuatu kezaliman, mereka membela diri. Perbandingan. Perjuangan kemerdekaan Afrika selari dengan ajaran Al-Quran tentang keadilan dan perlawanan terhadap penindasan. Namun, cabaran modern seperti salah urus kekayaan hasil bumi bertentangan dengan prinsip Al-Quran tentang amanah dan keadilan dalam pengurusan sumber. Islam di Afrika, seperti di Sudan dan Somalia, terus mempengaruhi budaya dan politik. Kesimpulan, Afrika dan Al-Quran Afrika, dengan kekayaan hasil bumi dan sejarah tamadunnya, adalah benua yang luar biasa. Dari Mesir Purba hingga Empire Mali dan perjuangan modern, Afrika telah menunjukkan ketahanan dan kreativiti manusia. Al-Quran pula memberikan panduan rohani dengan kisah Nabi seperti Musa dan prinsip seperti keadilan dan ilmu yang selari dengan sejarah Afrika. Gabungan kedua-dua naratif ini menyerlahkan Afrika bukan sahaja sebagai benua terkaya hasil bumi, tetapi juga pusat peradaban dan iman. Bagaimanakah kita boleh belajar dari sejarah Afrika untuk masa depan yang lebih adil? Kongsikan pendapat Anda tentang kekayaan dan sejarah Afrika di ruangan komen. Afrika, Karun, Firaun, bilioner, kapitalis, dan korupsi dalam Al-Quran. Afrika, benua yang kaya dengan emas, berlian, minyak, dan hasil bumi lain, telah melahirkan tamadun purba seperti Mesir dan Mali, tetapi juga menghadapi cabaran modern seperti korupsi dan ketidakadilan ekonomi. Dalam Al-Quran, kisah Karun, seorang bilioner zaman purba yang sombong dengan kekayaannya, dan Firaun, simbol pemerintahan zalim, memberikan pengajaran yang relevan dengan isu kapitalisme melampau dan korupsi di Afrika hari ini. Blog ini meneroka bagaimana kisah-kisah Al-Quran ini mencerminkan realiti Afrika, dari kekayaan hasil bumi hingga cabaran pemerintahan. 1. Afrika, benua kaya, hasil bumi dan sejarah. Tamadun Afrika adalah benua asal manusia, dengan fosil Homo sapiens tertua ditemui di Ethiopia, sekitar 200.000 tahun lalu. Tamadun purba seperti Mesir di Lembah Nil membina piramid dan sistem tulisan, manakala kerajaan Aksum, Slater Tusminat Spatu Ept, menjadi pusat perdagangan. Pada zaman pertengahan, Empire Mali dan Songhai terkenal dengan kekayaan emas, dengan Mansa Musa dari Mali dianggap salah seorang terkaya dalam sejarah. Kini, negara seperti Nigeria, minyak, dan Afrika Selatan, berlian, memanfaatkan hasil bumi, tetapi sering menghadapi isu salah urus dan korupsi. Kaitan dengan Al-Quran. Al-Quran menggambarkan bumi sebagai sumber rezeki yang dikurniakan Allah, Surah Al-Baqarah, tetapi menekankan tanggung jawab manusia untuk mengurusnya dengan adil. Kekayaan Afrika mencerminkan anugerah ini, tetapi cabaran seperti korupsi menyerupai kisah Karun dan Firaun. Dialah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. 1. Karun, bilioner kapitalis zaman purba dalam Al-Quran. Karun adalah tokoh dari kaum Nabi Musa yang diberi kekayaan luar biasa, tetapi menjadi sombong dan lupa diri. Surah Al-Qasas 27-72. Kekayaannya begitu banyak sehingga kunci-kunci khazanahnya memerlukan ramai orang untuk membawanya. Namun, dia menolak nasihat untuk bersyukur dan buat kebaikan, akhirnya ditelan bumi sebagai hukuman.
Kaitan dengan Afrika, Karun boleh disamakan dengan bilioner kapitalis modern di Afrika yang mengumpul kekayaan dari hasil bumi seperti minyak atau berlian, tetapi mengabaikan kemiskinan rakyat. Contohnya, di beberapa negara Afrika, elit kaya menikmati kemewahan, manakala majoriti penduduk hidup dalam kemiskinan. Ini mencerminkan sikap Karun yang memandang kekayaan sebagai hak pribadi, bukan amanah. Sesungguhnya Karun adalah dari kaum Musa, lalu dia berlaku sombong terhadap mereka. Carilah pada apa yang telah dikurniakan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Al-Qasas 12:76. Perbandingan, kisah Karun mengingatkan bahwa kekayaan hasil bumi Afrika seperti emas Mali atau minyak Nigeria adalah ujian. Kapitalisme tanpa etika seperti yang dilakukan Karun membawa kepada ketidakseimbangan sosial selari dengan jurang kaya miskin di Afrika modern. 1. Firaun, korupsi dan pemerintahan zalim. Firaun, Raja Mesir dalam kisah Nabi Musa, adalah simbol pemerintahan zalim dan korup dalam Al-Quran. Surah Al-Qasas 28:3-6, Surah As-Syura 42:1-2. Dia menindas Bani Israel, mengisytiharkan dirinya sebagai Tuhan, dan menyalahgunakan kuasa. Kekuasaannya akhirnya dihancurkan oleh Allah melalui mukjizat Musa. Kaitan dengan Afrika, Firaun mencerminkan pemerintahan korup di Afrika modern, di mana pemimpin tertentu menyalahgunakan hasil bumi untuk kepentingan pribadi. Contohnya, di negara seperti Zimbabwe atau Republik Demokratik Kongo, kekayaan seperti berlian dan mineral sering disalahgunakan oleh elit politik, meninggalkan rakyat dalam kemiskinan. Korupsi ini menyerupai kezaliman Firaun yang memusnahkan keadilan sosial. Sesungguhnya Firaun telah berlaku sombong di bumi dan menjadikan penduduknya berpuak-puak, menindas segolongan daripada mereka. Perbandingan, seperti Firaun, pemimpin korup di Afrika menggunakan kuasa untuk menindas, bukannya membangun masyarakat. Al-Quran menekankan bahwa pemerintahan zalim tidak kekal, selari dengan perjuangan rakyat Afrika, seperti di Ghana, 7, untuk kebebasan dan keadilan. Saft Afrika Modern, cabaran dan pelajaran dari Al-Quran. Hari ini, Afrika terus bergelut dengan cabaran kapitalisme dan korupsi. Negara seperti Nigeria dan Afrika Selatan mempunyai ekonomi yang berkembang, tetapi ketidakadilan ekonomi dan korupsi menghalang kemajuan. Contohnya, skandal minyak di Nigeria menunjukkan bagaimana kekayaan disalahgunakan, serupa dengan sikap Karun. Di samping itu, pemerintahan yang lemah di beberapa negara Afrika mengingatkan kepada kezaliman Firaun. Pelajaran dari Al-Quran. Al-Quran menggalakkan keadilan, amanah dan perjuangan melawan kezaliman. Liwa Filiman. Untuk Afrika, ini bermakna mengurus hasil bumi dengan telus, seperti yang dilakukan oleh Mansa Musa, yang menggunakan kekayaan Mali untuk ilmu dan kebajikan. Al-Quran juga menyeru umat manusia untuk bersatu dalam kebaikan. Surah Al-Imran 3:4, yang boleh memacu Afrika ke arah pembangunan yang adil. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, dan kami telah menurunkan bersama mereka kitab dan neneran. Harapan untuk Afrika. Dengan belajar dari Karun dan Firaun, Afrika boleh mengelakkan perangkap kapitalisme dan korupsi. Perjuangan kemerdekaan seperti di Ghana dan Afrika Selatan menunjukkan potensi benua ini untuk bangkit dengan keadilan, selari dengan ajaran Al-Quran. Kesimpulan, Afrika, Karun, Firaun, dan masa depan Afrika dengan kekayaan hasil buminya adalah penuh potensi, tetapi juga menghadapi cabaran besar seperti kapitalisme melampau dan korupsi pemerintahan. Kisah Karun mengingatkan kita bahwa kekayaan adalah ujian, manakala Firaun menunjukkan bahaya kuasa tanpa keadilan. Al-Quran menawarkan panduan untuk Afrika modern, mengurus sumber dengan amanah, memerangi korupsi, dan membina masyarakat yang adil. Dengan semangat tamadun purba seperti Mali dan perjuangan modern, Afrika boleh bangkit sebagai benua yang bukan sahaja kaya hasil bumi, tetapi juga kaya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Apakah pendapat Anda tentang bagaimana Afrika boleh mengatasi cabaran ini? Kongsikan di ruangan komen. Era kebangkitan Afrika, visi Nabi Ibrahim, kekayaan hasil bumi dan tadbir urus Islam. Afrika, benua yang kaya dengan emas, minyak dan berlian, sedang berada di ambang kebangkitan baru. Dari tamadun purba Mesir hingga perjuangan kemerdekaan modern, Afrika mempunyai sejarah yang penuh potensi. Dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim adalah tokoh revolusioner yang membawa tauhid dan membina tamadun. Bagaimanakah visi beliau bersama kekayaan hasil bumi Afrika dan model tadbir urus Islam boleh memacu era kebangkitan Afrika?
Blok ini meneroka hubungan ini dengan perspektif sejarah dan agama. 1. Era kebangkitan Afrika, dari purba ke modern. Afrika adalah benua asal manusia, dengan fosil Homo sapiens tertua ditemui di Ethiopia 200 tahun lalu. Tamadun purba seperti Mesir menghasilkan piramid, manakala kerajaan Aksum 1945 menjadi pusat perdagangan dan Kristian awal. Pada abad ke-16, Empire Mali di bawah Mansa Musa terkenal dengan kekayaan emas dan pusat ilmu Timbuktu. Selepas penjajahan Eropa, Afrika bangkit melalui kemerdekaan seperti Ghana, Ismail Jazair, dan Aljazair II. Kini, ekonomi seperti Nigeria dan Afrika Selatan menunjukkan potensi, tetapi cabaran seperti korupsi dan ketidakadilan ekonomi masih wujud. Konteks kebangkitan, sejak 1980-an, negara seperti Aljazair menyaksikan kebangkitan Islam, ditandai dengan semangat keagamaan dan perjuangan politik, seperti kemenangan Front Pembebasan Islam (IS) sebelum dibatalkan tentera. Ini menunjukkan semangat Afrika untuk menentukan nasib sendiri. 1. Visi revolusioner Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah tokoh revolusioner dalam Al-Quran yang menentang penyembahan berhala dan menyebarkan tauhid. Beliau membina Ka'bah di Mekah, simbol perpaduan umat, Surah Al-Baqarah 2:1-5-22. Prinsip beliau, keadilan iman dan pembinaan tamadun, boleh menjadi panduan untuk Afrika. Dan ingatlah, ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan asas Baitullah Adilah. Kaitan dengan Afrika, visi Ibrahim untuk masyarakat yang adil dan beriman selari dengan perjuangan Afrika melawan penjajahan dan ketidakadilan. Contohnya, perjuangan Amir Abdul Qadir di Aljazair, level Blala Tegibina menit 47, menentang penjajah Perancis mencerminkan semangat Ibrahim menentang kezaliman. Prinsip tauhid juga menggalakkan perpaduan di Afrika yang pelbagai budaya dan agama. 1. Kekayaan hasil bumi Afrika. Anugerah dan ujian Afrika kaya dengan hasil bumi. Emas, Mali, Afrika Selatan, minyak Nigeria, dan berlian, Kongo. Kekayaan ini menarik penjajah Eropa dan kini menjadi pendorong ekonomi. Namun, seperti kisah Qarun, Surah Al-Qasas 20:22, kekayaan ini menjadi ujian. Qarun yang sombong dengan hartanya ditelan bumi karena menyalahgunakan anugerah Allah. Carilah pada apa yang telah dikurniakan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Cabaran modern. Di Nigeria, skandal minyak menunjukkan salah urus kekayaan. Manakala di Kongo, berlian memicu konflik. Ini menyerupai sikap Qarun, di mana elit mengumpul harta tanpa mempedulikan rakyat. Sebaliknya, Mansa Musa menggunakan emas Mali untuk ilmu dan dakwah, menunjukkan cara Islam mengurus kekayaan. 1. Model tadbir urus Islam, panduan untuk kebangkitan. Model tadbir urus Islam, berdasarkan syariah dan maqasid syariah, perlindungan agama, nyawa, akal, harta, dan keturunan, menawarkan penyelesaian untuk Afrika. Prinsip seperti amanah, keadilan, dan musyawarah boleh mengatasi korupsi dan ketidakadilan. Amanah, pemimpin harus mengurus hasil bumi seperti minyak dan emas dengan telus, seperti Mansa Musa, bukannya seperti Firaun yang menindas rakyat. Surah Al-Qasas. Keadilan. Al-Quran menyeru keadilan, Surah Al-Hadid 55, yang boleh mengurangkan jurang kaya miskin di Afrika. Ilmu. Pusat seperti Timbuktu menunjukkan bagaimana Islam mengutamakan ilmu, yang boleh memacu inovasi di Afrika modern. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, dan kami telah menurunkan bersama mereka kitab dan neraca, keadilan. Al-Hadid. Contoh sejarah. Kerajaan Mali di bawah Mansa Musa menggabungkan kekayaan dengan tadbir urus Islam, menyokong pendidikan dan perdagangan. Di Sudan, kebangkitan Islam pasca kemerdekaan, 1955, menunjukkan potensi syariah, walaupun cabaran politik wujud. Saita, kesimpulan, menuju era kebangkitan Afrika. Afrika mempunyai potensi untuk bangkit sebagai kuasa global dengan kekayaan hasil bumi dan sejarah tamadunnya. Visi Nabi Ibrahim, tauhid, keadilan dan tamadun, menyediakan panduan rohani untuk perpaduan dan pembangunan. Model tadbir urus Islam seperti yang ditunjukkan oleh Mansa Musa boleh mengatasi cabaran seperti korupsi yang menyerupai sikap Qarun dan Firaun. Dengan mengurus hasil bumi seperti emas dan minyak secara adil, Afrika boleh mencapai kebangkitan yang bukan sahaja material, tetapi juga moral dan rohani. Apakah langkah seterusnya untuk Afrika? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Era kebangkitan Afrika modern, visi Ibrahim Traore dan panduan Al-Quran. Afrika modern sedang bangkit, dengan semangat untuk menentukan nasib sendiri
dan memanfaatkan kekayaan hasil buminya seperti emas dan minyak. Salah seorang tokoh yang memimpin gelombang ini ialah Ibrahim Traoré, Presiden Burkina Faso yang membawa visi revolusioner anti-kolonial. Bagaimanakah visi beliau bersama kekayaan Afrika dan prinsip Al-Quran boleh memacu era kebangkitan benua ini? Blog ini meneroka hubungan antara sejarah modern Afrika, visi Traoré, dan panduan Al-Quran dengan inspirasi dari Nabi Ibrahim. 1. Era kebangkitan Afrika modern. Sejak kemerdekaan pasca Perang Dunia Tua, Afrika telah melalui transformasi besar. Ghana, Screen to Note 57, memimpin gelombang kemerdekaan, diikuti negara seperti Aljazair 62. Kini ekonomi seperti Nigeria dan Afrika Selatan berlian menunjukkan potensi benua ini. Namun, neokolonialisme, korupsi, dan salah urus sumber menghalang kemajuan penuh. Sejak 1980-an, kebangkitan Islam di Afrika Utara seperti di Aljazair menandakan semangat baru untuk identiti dan kedaulatan. Konteks modern, pemimpin seperti Ibrahim Traoré di Burkina Faso dan gerakan di Mali serta Niger menolak pengaruh asing, menyeru nasionalisasi sumber dan pembangunan berasaskan rakyat. Ini adalah era kebangkitan Afrika yang menumpukan kedaulatan dan keadilan ekonomi. 1. Visi revolusioner Ibrahim Traoré. Traoré yang mengambil alih kuasa di Burkina Faso pada 2022 membawa visi untuk membebaskan Afrika dari cengkaman neokolonialisme. Beliau menekankan nasionalisasi sumber seperti emas, memperkuat tentera tempatan, dan mengurangkan pergantungan kepada kuasa barat seperti Perancis. Traoré juga mempromosikan perpaduan Afrika, bekerja sama dengan Mali dan Niger dalam pakatan anti-kolonial. Kaitan dengan Al-Quran, visi Traoré selari dengan semangat Nabi Ibrahim, yang menentang kezaliman Raja Namrud dan membina tamadun berasaskan Tauhid. Surah Al-Baqarah 2:25. Ibrahim menyeru keadilan dan perpaduan, yang mencerminkan usaha Traoré untuk menyatukan Afrika melawan penindasan asing. Ibrahim berkata, "Tidakkah kamu memperhatikan orang yang berbahas dengan Allah tentang Tuhannya, kerana Allah telah memberikan kerajaan kepadanya?" Relevansi. Seperti Ibrahim menentang Namrud, Traoré menentang kuasa neokolonial, menjadikan visinya revolusioner dalam konteks Afrika modern. 1. Kekayaan hasil bumi Afrika. Anugerah dan ujian Afrika kaya dengan emas, Burkina Faso, Mali, minyak, Nigeria, dan berlian Kongo. Kekayaan ini menarik penjajah dahulu dan kini menjadi pendorong ekonomi, tetapi sering disalah urus. Kisah Qarun dalam Al-Quran, Surah Al-Qasas 20, mengingatkan bahwa kekayaan adalah ujian. Qarun, yang sombong dengan hartanya, dihukum kerana menyalahgunakan anugerah Allah. Sesungguhnya Qarun adalah dari kaum Musa, lalu dia berlaku sombong terhadap mereka. Cabaran modern. Di Burkina Faso, Traoré berusaha menasionalkan lombong emas untuk faedah rakyat, berbeza dengan elit yang menyerupai Qarun. Di Nigeria, skandal minyak menunjukkan salah urus, manakala konflik berlian di Kongo mencerminkan kezaliman seperti Firaun. Surah Al-Qasas 24. Saat panduan Al-Quran, tadbir urus Islam untuk kebangkitan Al-Quran menawarkan prinsip tadbir urus yang boleh memandu kebangkitan Afrika, terutamanya melalui visi Nabi Ibrahim dan model Islam. Prinsip seperti amanah, keadilan dan maqasid syariah, perlindungan agama, nyawa, akal, harta keturunan, boleh mengatasi korupsi dan neokolonialisme. Amanah. Pemimpin seperti Traoré harus mengurus sumber seperti emas dengan telus, seperti Mansa Musa di Mali, bukannya seperti Firaun yang menindas. Surah Al-Qasas 28, umpan. Keadilan. Al-Quran menyeru keadilan. Surah Al-Hadid 25, yang boleh mengurangkan jurang kaya miskin di Afrika. Perpaduan. Visi Ibrahim untuk ummah bersatu Al-Baqarah 20 menyokong pakatan Afrika seperti yang dipromosikan Traoré. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata dan kami telah menurunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan. Al-Hadid 55. Contoh sejarah, Kerajaan Mali abad ke-16 di bawah Mansa Musa mengurus emas dengan prinsip Islam, menyokong ilmu di Timbuktu. Kebangkitan Islam di Aljazair, 1980-an, menunjukkan potensi syariah, walaupun menghadapi cabaran politik. 1. Kesimpulan, Afrika modern dan visi Qurani. Afrika modern berada di persimpangan kebangkitan dengan pemimpin seperti Ibrahim Traoré, memimpin perjuangan untuk kedaulatan dan keadilan. Kekayaan hasil bumi benua ini adalah anugerah, tetapi juga ujian, seperti yang ditunjukkan oleh Qarun dan Firaun. Al-Quran melalui visi Nabi Ibrahim dan prinsip tadbir urus Islam
menawarkan panduan untuk mengurus sumber dengan amanah dan membina masyarakat adil. Dengan menggabungkan semangat Traore dan nilai-nilai Qurani, Afrika boleh mencapai era kebangkitan yang menyatukan kekayaan material dan rohani. Apakah harapan Anda untuk kebangkitan Afrika? Kongsikan di ruangan komen. Eropa, dari Renaissance ke kuasa dunia dan pelajaran Surah Ar-Rum. Eropa, dari tamadun Yunani purba hingga kuasa dunia moden, telah melalui perjalanan kebangkitan yang luar biasa. Renaissance menandakan kelahiran semula seni dan sains, manakala revolusi industri mengukuhkan Eropa sebagai pusat kuasa global. Surah Ar-Rum, surah 30 dalam Al-Quran, yang meramalkan kemenangan Rom Timur ke atas Parsi, menawarkan pelajaran tentang kebangkitan dan kejatuhan tamadun, tanda-tanda kuasa Allah, dan keadilan. Blog ini meneroka bagaimana sejarah Eropa selari dengan pelajaran dari surah Ar-Rum, dari zaman purba hingga era moden. 1. Zaman purba. Tamadun Yunani dan Rom. Tamadun Yunani sekitar 800 SM memperkenalkan falsafah, Socrates, Plato, demokrasi dan seni yang mempengaruhi dunia. Tamadun Rom 250 SM 476 mm pula membina empire luas dengan undang-undang, infrastruktur seperti akueduk dan penyebaran agama Kristian. Rom Timur, Byzantine, meneruskan warisan ini selepas kejatuhan Rom Barat. Surah Ar-Rum. Surah ini bermula dengan ramalan kemenangan Rom Timur ke atas Parsi selepas kekalahan mereka. Surah Ar-Rum 32 Sunamotet. Ini menunjukkan bahwa tamadun, walaupun kuat seperti Rom, boleh menghadapi kekalahan tetapi bangkit semula dengan kehendak Allah. Ayat ini juga mengingatkan tentang tanda-tanda kuasa Allah dalam sejarah manusia. Alif Lam Mim. Rom telah dikalahkan di negeri yang dekat dan mereka selepas kekalahan mereka akan menang dalam beberapa tahun lagi. Ar-Rum 3164. Perbandingan. Tamadun Rom, seperti yang diramalkan dalam surah Ar-Rum, menunjukkan ketahanan dan kebangkitan, selari dengan pengaruh Yunani Rom yang kekal hingga kini. Namun, Al-Quran mengingatkan bahwa kejayaan tamadun bergantung pada kehendak Allah, bukan semata-mata kuasa manusia. 1. Renaissance, kelahiran semula Eropa. Renaissance, abad 15-17, adalah titik tolak kebangkitan Eropa selepas abad pertengahan. Seni berkembang melalui karya Leonardo da Vinci dan Michelangelo, sains maju dengan teori Copernicus, heliocentrik, dan penerokaan oleh Columbus membuka laluan ke dunia baru. Humanisme mendorong kebebasan berpikir, manakala percetakan Gutenberg menyebarkan ilmu. Surah Ar-Rum. Surah ini menyeru manusia untuk memerhati tanda-tanda Allah dalam alam dan sejarah. Surah Ar-Rum 30-25. Kemajuan sains Renaissance, seperti astronomi Copernicus, boleh dilihat sebagai usaha memahami ciptaan Allah. Namun, Al-Quran juga mengingatkan agar ilmu digunakan dengan iman, bukan untuk kesombongan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Perbandingan. Renaissance mencerminkan semangat manusia untuk meneroka ciptaan Allah, selari dengan seruan surah Ar-Rum. Namun, fokus humanisme pada manusia tanpa iman, seperti yang berlaku di sebahagian Eropa, boleh menyimpang dari ajaran Al-Quran yang mengutamakan keseimbangan antara ilmu dan ketaatan. 1. Era moden. Kuasa dunia dan cabaran revolusi industri, abad 18-19, menjadikan Eropa pusat ekonomi dan teknologi, dengan mesin wap dan kilang mengubah dunia. Penjajahan Eropa ke Afrika, Asia, dan Amerika membawa kekayaan, tetapi juga penindasan. Kini, kesatuan Eropa memimpin kerjasama global, tetapi menghadapi cabaran seperti ketidakselarasan ekonomi dan krisis pelarian. Surah Ar-Rum. Surah ini mengingatkan bahwa tamadun boleh jatuh jika tidak mengikut keadilan dan iman. Surah Ar-Rum 30-22. Penjajahan Eropa yang menindas benua lain menyerupai kezaliman yang diperingatkan Al-Quran. Ayat ini juga menyeru manusia memperbaiki bumi, yang relevan dengan usaha EU untuk keamanan dan kemampanan. Telah timbul kerosakan di daratan dan lautan disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka. Berpula berdeluar. Perbandingan. Kejayaan Eropa moden mencerminkan keupayaan manusia, tetapi penjajahan menunjukkan kegagalan menegakkan keadilan, seperti amaran dalam surah Ar-Rum. EU kini berusaha mempromosikan perpaduan, selari dengan seruan Al-Quran untuk memperbaiki dunia, tetapi cabaran seperti xenofobia memerlukan iman dan keadilan. Kesimpulan, Eropa dan pelajaran surah Ar-Rum. Eropa telah bangkit dari tamadun Yunani Rom melalui Renaissance hingga menjadi kuasa dunia moden.
Surah Ar-Rum mengingatkan bahawa kebangkitan dan kejatuhan tamadun adalah tanda kuasa Allah dan kejayaan bergantung pada iman dan keadilan. Renaissance menunjukkan potensi ilmu manusia, tetapi penjajahan Eropa menggambarkan kerosakan akibat kesombongan seperti yang diperingatkan dalam ayat 30 Batur 1. Kini dengan EU sebagai simbol perpaduan, Eropa boleh belajar dari Surah Ar-Rum untuk membina dunia yang adil dan seimbang. Bagaimanakah Eropa boleh menerapkan pelajaran ini pada masa depan? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Eropa diambang kejatuhan. Pelajaran dari Surah Ar-Rum, Eropa telah menempa sejarah gemilang, dari tamadun Yunani Rom hingga kebangkitan Renaissance dan kuasa dunia moden. Namun, warisan penjajahan dan kapitalisme yang kini disimbolkan oleh kesatuan Eropa menunjukkan tanda-tanda ketidakadilan yang boleh membawa kepada kejatuhan. Surah Ar-Rum, surah 30 dalam Al-Quran mengingatkan bahawa kebangkitan dan kejatuhan tamadun adalah tanda kuasa Allah dan kejayaan bergantung pada iman dan keadilan. Blog ini meneroka perjalanan Eropa dan bagaimana kegagalannya menerapkan pelajaran surah Ar-Rum, terutamanya ayat 34 mungkin membawanya ke ambang kejatuhan. 1. Kebangkitan Eropa. Dari Yunani Rom ke Renaissance Eropa memulakan perjalanannya dengan tamadun Yunani 1800 SM yang melahirkan falsafah dan demokrasi, diikuti Empire Rom 75 SM M dengan undang-undang dan infrastruktur. Selepas kejatuhan Rom Barat, Rom Timur, Byzantine meneruskan warisan sehingga Renaissance abad 16-17 membawa kelahiran semula. Seni oleh Leonardo da Vinci, sains oleh Copernicus, dan penerokaan oleh Columbus mengubah Eropa menjadi pusat ilmu dan kuasa. Surah Ar-Rum. Surah ini meramalkan kemenangan Rom Timur ke atas Parsi selepas kekalahan. 32 Dunfar. Menunjukkan bahawa tamadun boleh bangkit semula dengan kehendak Allah. Renaissance mencerminkan potensi manusia untuk ilmu, seperti yang digalakkan dalam Al-Quran, Surat 2. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah penciptaan langit dan bumi, dan pelbagai bahasa dan warna kulit kamu. Arbulu Dunia Duan. Renaissance selari dengan seruan Al-Quran untuk meneroka tanda-tanda Allah melalui ilmu. Tetapi fokus humanisme yang sekular sering mengabaikan iman, menyimpang dari panduan rohani. Kuasa dunia moden. Penjajahan dan kapitalisme revolusi industri, abad 16-19, menjadikan Eropa kuasa ekonomi dan teknologi. Tetapi penjajahan ke Afrika, Asia, dan Amerika membawa ketidakadilan. Eropa mengambil sumber seperti emas dan rempah, meninggalkan kemiskinan di benua lain. Kini EU mempromosikan perpaduan. Tetapi kapitalisme yang mendominasi sering mengutamakan keuntungan berbanding keadilan sosial, seperti jurang ekonomi antara negara EU kaya dan miskin. Surah Ar-Rum, ayat 30 mengingatkan bahawa kerosakan di bumi berpunca dari perbuatan manusia, seperti kesombongan dan ketidakadilan. Penjajahan Eropa adalah contoh kerosakan ini, manakala kapitalisme EU yang tidak seimbang mencermin kegagalan menegakkan keadilan. Telah timbul kerosakan di daratan dan lautan disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka. Perbandingan. Penjajahan Eropa menyerupai kerosakan yang diperingatkan dalam surah Ar-Rum dengan eksploitasi sumber dan penindasan. EU, walaupun bertujuan perpaduan, sering dikritik sebagai alat kapitalisme barat, mengekalkan pengaruh penjajahan ekonomi. 1. Eropa diambang kejatuhan. Eropa moden menghadapi pelbagai cabaran yang boleh membawa kepada kejatuhan. Ketidakselarasan ekonomi, jurang kaya miskin dalam EU, seperti antara Jerman dan Greece, mencetuskan ketegangan sosial. Krisis pelarian, sikap xenofobia dan kegagalan mengurus pelarian dari Timur Tengah menunjukkan kekurangan keadilan. Kehilangan nilai rohani, sekularisme melampau di Eropa mengurangkan iman, meninggalkan kekosongan moral. Persaingan global. Kebangkitan Asia dan Afrika mengurangkan dominasi Eropa, dengan negara seperti China mengambil alih pengaruh ekonomi. Surah Ar-Rum, ayat 30 bar 1-42 menyeru manusia memperbaiki kerosakan sebelum terlambat. Eropa, dengan warisan penjajahan dan kapitalisme tanpa iman, mungkin menghadapi kejatuhan jika tidak kembali kepada keadilan dan nilai rohani. Katakanlah, mengembaralah di bumi, kemudian perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang musyirik. Relevansi. EU sebagai simbol penjajahan perpaduan kapitalisme gagal menangani ketidakadilan global seperti eksploitasi sumber Afrika.
Sekularisme pula menjauhkan Eropah dari iman, seperti amaran tentang musyirik dalam surah Ar-Rum. 1. Jalan kehadapan, pelajaran dari surah Ar-Rum. Untuk mengelakkan kejatuhan, Eropah boleh belajar dari surah Ar-Rum. Keadilan sosial, EU perlu mengurangkan jurang ekonomi dan mengurus pelarian dengan adil, selari dengan seruan keadilan. 20 Basula. Keseimbangan ilmu dan iman. Renaissance menunjukkan potensi ilmu, tetapi Eropah perlu mengimbangi sekularisme dengan nilai rohani. 30-20-25. Memperbaiki kerusakan. Eropah harus mengambil tanggung jawab atas warisan penjajahan, seperti membantu pembangunan Afrika sebagai tindakan memperbaiki bumi. Contoh sejarah, Rom Timur bangkit semula kerana kehendak Allah, Surah Ar-Rum 30. Eropah moden boleh mengambil inspirasi untuk membina semula dengan iman dan keadilan, seperti yang dilakukan oleh tamadun Islam pada zaman kegemilangannya. Kesimpulan, Eropah dan masa depan Eropah telah mencapai puncak kejayaan melalui tamadun Yunani Rom, Renaissance dan kuasa moden, tetapi kini berada di ambang kejatuhan akibat ketidakadilan dan kehilangan iman. Surah Ar-Rum mengingatkan bahawa tamadun yang tidak mengikut keadilan dan iman akan hancur, seperti yang berlaku kepada tamadun terdahulu. EU, sebagai simbol kapitalisme, perlu belajar dari ayat 30 bab 1 untuk mengutamakan keadilan dan memperbaiki kerosakan penjajahan. Dengan mengimbangi ilmu, iman dan keadilan, Eropah boleh mengelakkan kejatuhan dan membina dunia yang lebih adil. Adakah Eropah akan mengambil pelajaran ini? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Amerika Utara, dari tamadun asli ke kuasa ekonomi dan pelajaran Karun, Firaun dan Nabi Yusuf. Amerika Utara, dari tamadun asli Mississippian dan Anasazi, hingga kuasa ekonomi moden Amerika Syarikat dan Kanada, mempunyai sejarah yang kaya tetapi penuh kontradiksi. Tamadun asli yang canggih telah dipadam oleh penjajahan Eropah, digantikan dengan kapitalisme yang kini mendominasi melalui Silicon Valley dan Wall Street. Namun, sebagai penghutang terbesar dunia, adakah Amerika Utara berada di ambang kejatuhan? Al-Quran, melalui kisah Karun, Firaun dan tafsir mimpi Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, menawarkan pelajaran tentang kekayaan, kezaliman dan krisis. Blog ini meneroka perjalanan Amerika Utara dan bagaimana ia boleh belajar dari Al-Quran. 1. Zaman Purba, tamadun asli Mississippian dan Anasazi. Sebelum kedatangan Eropah pada 1902, Amerika Utara adalah rumah kepada tamadun asli yang canggih. Tamadun, 800-900 mem, di lembah sungai Mississippi, membina bandar seperti Cahokia, dengan piramid tanah dan sistem perdagangan merentasi benua. 100 di barat daya Amerika Syarikat, kini Arizona, New Mexico, terkenal dengan rumah batu bertingkat di Chaco Canyon dan sistem pengairan maju. Tamadun ini, walaupun kaya, sering dipadam dari naratif sejarah dunia, digantikan dengan cerita penjajahan Eropah. Surah Yusuf, kisah Nabi Yusuf mengajar kita bahawa tamadun yang bijak mengurus sumber boleh bertahan. Surah Yusuf, 12, bab 1 Paman. Mississippian dan Anasazi menunjukkan keupayaan ini, tetapi kejatuhan mereka akibat perubahan iklim dan tekanan dalaman mencerminkan amaran Al-Quran tentang ketidakkekalan tamadun tanpa iman. Yusuf berkata, tanamlah selama 7 tahun berturut-turut seperti biasa, kemudian simpanlah hasilnya untuk menghadapi 7 tahun yang sulit. Yusuf 12-28. Perbandingan, tamadun asli ini seperti Yusuf bijak mengurus sumber, tetapi tanpa naratif iman yang kuat, warisan mereka dilupai, selari dengan amaran Al-Quran tentang tamadun yang musnah. 1. Kebangkitan kolonial, penjajahan dan kemerdekaan. Kedatangan Christopher Columbus pada 1992 memulakan penjajahan Eropah, membawa penindasan terhadap penduduk asli seperti Cherokee dan Navajo dengan populasi mereka menurun akibat penyakit dan kekerasan. 13 koloni Inggris di Amerika Syarikat memproklamasikan kemerdekaan pada 4 Julai 1776 melalui Deklarasi Kemerdekaan, membentuk republik berasaskan kedaulatan rakyat. Kanada pula mencapai kemerdekaan secara beransur-ansur dari Britain, dengan Akta Amerika Utara British 1767 sebagai titik penting. Karun dan Firaun, penjajahan Eropah menyerupai sifat Firaun, yang menindas dengan kuasa, Surah Al-Qasas 24. Kolonis mengumpul kekayaan seperti Karun, mengambil sumber asli tanpa mempedulikan penduduk asli, Surah Al-Qasas 26. Sesungguhnya Firaun telah berlaku sombong di bumi, dan menjadikan penduduknya berpuak-puak, menindas segolongan daripada mereka. Perbandingan, penjajahan mencerminkan kezaliman Firaun.
Manakala eksploitasi sumber oleh kolonis menyerupai kesombongan Qarun, menjejaskan penduduk asli seperti yang diperingatkan dalam Al-Quran. 1. Era moden. Kuasa ekonomi, riba, dan ambang kejatuhan Amerika Utara kini memimpin dunia melalui pusat teknologi seperti Apple, Google, dan ikon keuangan global. Amerika Syarikat adalah ekonomi terbesar dunia, tetapi juga dengan hutang negara mencecah $33 triliun pada 2023. Kanada pula bergantung pada sumber seperti minyak dan pertambangan. Sistem keuangan berasaskan riba, faidah, di Wall Street dikritik sebagai menyerupai riba yang dilarang dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah. Kapitalisme melampau ini mencipta ketidakadilan, dengan jurang kaya miskin yang semakin lebar. Qarun dan Firaun, Silicon Valley dan Wall Street menyerupai Qarun, mengumpul kekayaan melalui inovasi dan riba tanpa mempedulikan kesan sosial, Surah Al-Qad Sosial. Pemerintahan ekonomi Amerika Syarikat yang mengeksploitasi sumber global mencerminkan kezaliman Firaun, Surah Al-Qasas 28 bab 4. Surah Yusuf. Tafsir mimpi Nabi Yusuf tentang 7 tahun kelimpahan diikuti 7 tahun kembang dadza adalah amaran untuk Amerika Utara. Ekonomi yang kelihatan makmur kini mungkin diikuti krisis akibat hutang dan ketidakadilan, seperti yang diramalkan Yusuf. Yusuf berkata, kamu akan mendapat 7 tahun kelimpahan. Kemudian 7 tahun kemarau yang akan menghabiskan apa yang kamu simpan, kecuali sedikit. Perbandingan. Amerika Utara, seperti Mesir dalam mimpi raja, menikmati kelimpahan melalui teknologi dan keuangan. Tetapi hutang dan riba boleh membawa kejatuhan, seperti kemarau yang diramalkan Yusuf. 1. Amerika Utara diambang kejatuhan. Amerika Utara menghadapi risiko kejatuhan akibat hutang negara. Hutang Amerika Syarikat yang melambung boleh mencetuskan krisis ekonomi global. Ketidakadilan sosial, jurang kaya miskin dan diskriminasi terhadap penduduk asli serta minoriti mencerminkan kegagalan keadilan. Kehilangan nilai rohani. Kapitalisme berasaskan riba menjauhkan masyarakat dari iman, seperti amaran dalam surah Ar-Rum. Persaingan global, kebangkitan Asia dan Afrika mengurangkan dominasi Amerika Utara. Surah Yusuf. Nabi Yusuf mengajar pentingnya merancang untuk krisis dengan menyimpan sumber semasa kelimpahan, lahan. Amerika Utara perlu mengurangkan hutang dan menegakkan keadilan untuk mengelakkan kejatuhan. Kemudian datang selepas itu 7 tahun yang sulit. Tetapi selepas itu datang tahun yang manusia mendapat kelimpahan. Yusuf, Blas, Motpelfin. Relevansi. Seperti Mesir yang diselamatkan oleh Yusuf, Amerika Utara boleh mengelakkan kejatuhan dengan mengurus kekayaan secara adil, tetapi kegagalan ini boleh membawa akibat seperti kemarau dalam mimpi raja. 1. Pelajaran dari Al-Quran untuk Amerika Utara. Untuk mengelakkan kejatuhan, Amerika Utara boleh belajar dari Al-Quran. Mengelakkan riba. Wall Street perlu mengurangkan sistem riba, selari dengan larangan Al-Quran, Surah Al-Baqarah 12. Keadilan sosial. Menghormati penduduk asli dan minoriti, seperti seruan keadilan dalam surah Yusuf, 12 bab 4 di Yusmen. Merancang krisis. Seperti Yusuf, Amerika Utara harus menyimpan sumber untuk menghadapi krisis ekonomi. Contoh sejarah. Tamadun Mississippian dan Anasazi menunjukkan keupayaan mengurus sumber, tetapi kejatuhan mereka mengingatkan bahwa tamadun tanpa iman tidak kekal. Amerika Utara boleh mengambil inspirasi dari Yusuf untuk bertahan. Kesimpulan, Amerika Utara dan masa depan. Amerika Utara telah bangkit dari tamadun asli yang canggih, melalui penjajahan Eropa hingga menjadi kuasa ekonomi moden. Namun, sebagai penghutang terbesar dunia, ia berada di ambang kejatuhan akibat riba dan ketidakadilan, mencerminkan sifat Qarun dan Firaun. Surah Yusuf, melalui tafsir mimpi Nabi Yusuf, mengingatkan bahwa kelimpahan boleh diikuti kemarau jika sumber tidak diurus dengan adil. Dengan belajar dari Al-Quran, mengelakkan riba, menegakkan keadilan, dan merancang krisis, Amerika Utara boleh mengelakkan kejatuhan dan membina masa depan yang seimbang. Adakah Amerika Utara akan mengambil pelajaran ini? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Amerika Selatan, warisan tamadun Andes dan pelajaran surah Al-Asr dan Yunus. Amerika Selatan, rumah kepada tamadun purba seperti Inca, Maya, dan Aztec, mempunyai sejarah yang kaya dengan pencapaian canggih dalam astronomi dan seni bina. Dari penjajahan Eropa hingga kebudayaan moden seperti Samba dan Tango, benua ini terus bersinar, tetapi menghadapi cabaran seperti kemusnahan Amazon. Surah Al-Asr 1:1 mengingatkan kita tentang nilai masa, iman, dan amal soleh.
Manakala surah Yunus 10:5 menyerlahkan tanda-tanda Allah dalam ciptaan matahari dan bulan, selari dengan kehebatan tamadun Andes. Blog ini meneroka sejarah Amerika Selatan dan bagaimana pelajaran Al-Quran boleh membimbing masa depannya. 1. Zaman Purba, tamadun Inca, Maya dan Aztec. Sebelum kedatangan Eropa pada 1992, Amerika Selatan adalah pusat tamadun canggih. 233 m. Di Andes membina bandar seperti Machu Picchu dan sistem jalan raya merentasi 40.000 km. 2000 sm, 1 miliar m. Di Amerika Tengah terkenal dengan piramid dan kalender astronomi yang tepat. 1321 m. Di Meksiko membina Tenochtitlan, bandar terapung dengan sistem pertanian maju. Tamadun ini menguasai astronomi, matematik, dan seni bina, tetapi warisannya sering dikaburkan oleh naratif penjajahan. Surah Yunus 5. Ayat ini menyebut penciptaan matahari dan bulan sebagai tanda-tanda Allah untuk mengira masa. Pencapaian astronomi Inca, Maya, dan Aztec, seperti kalender Maya yang meramalkan gerhana, mencerminkan usaha memahami tanda-tanda Allah ini. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia menentukan tempat-tempat orbitnya supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan masa. Perbandingan, tamadun Andes dan Mesoamerika menunjukkan keupayaan manusia untuk memerhati ciptaan Allah, selari dengan surah Yunus. Namun, tanpa iman tauhid yang kekal, tamadun ini akhirnya musnah, mengingatkan kita tentang pentingnya masa dan amal soleh dalam surah Al-Asr. 1. Kebangkitan kolonial, penjajahan dan kemerdekaan. Kedatangan Spanyol, Francisco Pizarro, 1592, dan Portugis di Amerika Selatan membawa penjajahan yang memusnahkan tamadun asli. Inca runtuh akibat penyakit dan peperangan, manakala sumber seperti emas dan perak dirampas. Namun, semangat kebangkitan muncul pada abad ke-19, dengan negara seperti merdeka dari Portugis, 2, dan dari Spanyol, 1819. Perjuangan ini mencerminkan keinginan untuk keadilan dan kedaulatan. Surah Al-Asr. Surah ini menegaskan bahwa manusia rugi melainkan mereka yang beriman, beramal soleh dan saling menasihati. Al-Asr, 1313. Penjajahan adalah kerosakan akibat ketidakadilan, manakala kemerdekaan mencerminkan usaha menegakkan kebenaran. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, dan saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Al-Asr, 1313. Perbandingan. Penjajahan menyerupai kerosakan akibat manusia yang tidak memanfaatkan masa dengan iman, seperti diperingatkan dalam surah Al-Asr. Perjuangan kemerdekaan adalah langkah ke arah amal soleh, tetapi warisan ketidakadilan kolonial masih wujud. 1. Era modern. Budaya, sumber asli, dan cabaran Amerika Selatan kini terkenal dengan budaya seperti dan Argentina, serta sumber asli seperti yang dikenali sebagai paru-paru bumi. Namun, benua ini menghadapi cabaran seperti pembalakan haram, kemiskinan, dan ketidakadilan ekonomi. Brazil dan Argentina adalah kuasa ekonomi, tetapi eksploitasi sumber oleh syarikat asing mencerminkan warisan kolonial yang berterusan. Surah Al-Asr. Ayat ini mengingatkan bahwa masa adalah aset berharga yang harus digunakan untuk kebaikan. Kemusnahan Amazon dan ketidakadilan ekonomi menunjukkan kegagalan manusia memanfaatkan masa dengan iman dan amal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Al-Asr, 13. Perbandingan. Budaya Amerika Selatan menunjukkan kreativiti manusia, tetapi eksploitasi Amazon mencerminkan kerugian akibat ketamakan, seperti diperingatkan dalam surah Al-Asr. Pelajaran ini menyeru Amerika Selatan untuk melindungi sumbernya dengan keadilan. 1. Pelajaran Al-Quran untuk masa depan Amerika Selatan. Surah Al-Asr dan surah Yunus menawarkan panduan untuk Amerika Selatan, memelihara sumber Amazon seperti matahari dan bulan dalam surah Yunus. Adalah tanda-tanda Allah yang harus dilindungi dengan amal soleh. Surah Al-Asr, 13. Keadilan sosial. Mengurangkan kemiskinan dan ketidakadilan, seperti yang dilakukan oleh perjuangan kemerdekaan, mencerminkan seruan untuk menasihati dengan kebenaran. Penggunaan masa. Amerika Selatan perlu memanfaatkan masa untuk pembangunan mampan, mengelakkan kerugian yang diperingatkan dalam surah Al-Asr. Contoh sejarah. Tamadun Inca menggunakan sumber seperti emas dan pertanian dengan bijak, selari dengan surah Yunus. Namun, kejatuhan mereka akibat penjajahan mengingatkan bahwa tamadun tanpa iman dan keadilan tidak kekal seperti dalam surah Al-Asr. Kesimpulan, Amerika Selatan dan nilai masa Amerika Selatan dengan warisan tamadun Andes dan budaya modernnya
mempunyai potensi besar tetapi menghadapi cabaran seperti kemusnahan Amazon dan ketidakadilan. Surah Al-Asr mengingatkan bahawa masa adalah aset berharga yang harus digunakan dengan iman, amal soleh dan keadilan. Surah Yunus 10:5 menyerlahkan kehebatan tamadun purba yang memerhati tanda-tanda Allah, tetapi juga memperingatkan tentang tanggung jawab manusia. Dengan belajar dari Al-Quran, Amerika Selatan boleh memelihara warisan dan sumbernya untuk masa depan yang mampan. Bagaimanakah benua ini boleh memanfaatkan pelajaran ini? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Australia, dari Dreamtime ke negara moden dan pelajaran Al-Quran. Australia, benua yang kaya dengan budaya orang asli sejak 65,000 tahun lalu, telah berubah dari dunia Dreamtime yang penuh cerita rohani kepada negara moden di persimpangan benua. Namun, penjajahan British meninggalkan luka terhadap orang asli, dan kini Australia menghadapi cabaran seperti kemusnahan alam dan ketidakadilan sosial. Al-Quran, melalui cerita tentang penciptaan, kezaliman, dan tanggung jawab manusia, menawarkan pelajaran untuk masa depan Australia yang adil dan mampan. Blog ini meneroka sejarah Australia dan bagaimana Al-Quran boleh membimbingnya. 1. Zaman Purba, budaya Dreamtime dan cerita Al-Quran. Orang asli Australia yang tiba sekitar 65,000 tahun lalu membangunkan budaya, sistem kepercayaan yang menghubungkan manusia dengan alam melalui cerita, seni, dan ritual. Dreamtime menerangkan penciptaan dunia, seperti kisah Rainbow Serpent yang membentuk sungai dan gunung, serta mengajar cara hidup harmoni dengan alam. Mereka menggunakan seni gua dan navigasi bintang untuk bertahan di benua yang keras. Cerita dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah 24, menyebut tanda-tanda Allah dalam penciptaan langit, bumi, dan alam semula jadi. Dreamtime, dengan fokus pada hubungan rohani dengan alam, mencerminkan kesedaran tentang tanda-tanda Allah ini, walaupun tanpa tauhid yang jelas. Sesungguhnya, pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, kapal yang belayar di lautan, adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Perbandingan, Dreamtime menyerupai seruan Al-Quran untuk memerhati tanda-tanda Allah dalam alam, seperti navigasi bintang orang asli yang selari dengan ayat tentang malam dan siang. Namun, Al-Quran menegaskan iman kepada Allah sebagai asas, sesuatu yang boleh melengkapkan warisan rohani orang asli. 1. Kebangkitan kolonial, penjajahan British dan kezaliman. Pada 1788, British menubuhkan koloni di Sydney, memulakan penjajahan yang merosakkan budaya orang asli. Penduduk asli seperti Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres menghadapi penindasan, penyakit, dan rampasan tanah. Dasar seperti Stolen Generations, Slave Tipuan to Nustisman Sujipuan, memisahkan kanak-kanak orang asli dari keluarga mereka, memadamkan warisan budaya. Cerita dalam Al-Quran, penjajahan ini menyerupai kezaliman Firaun yang menindas Bani Israel, Surah Al-Qasas 24. Al-Quran mengingatkan bahawa kezaliman tidak kekal dan keadilan akan menang dengan kehendak Allah. Sesungguhnya Firaun telah berlaku sombong di bumi dan menjadikan penduduknya berpuak-puak, menindas segolongan daripada mereka. Perbandingan, penjajahan British mencerminkan sifat Firaun dengan eksploitasi tanah dan budaya orang asli. Perjuangan orang asli untuk hak tanah sejak 1960-an, seperti Kes Mabo, 1992, selari dengan seruan Al-Quran untuk menegakkan keadilan terhadap penindasan. 1. Era moden, ekonomi maju di persimpangan benua Australia kini adalah ekonomi maju, dengan kekayaan dari perlombongan, emasi, dan pelancongan, Great Barrier Reef. Budayanya pelbagai, menggabungkan warisan orang asli, pengaruh British, dan pendatang dari Asia dan Timur Tengah. Sebagai persimpangan benua, Australia menghubungkan Asia Pasifik dan Barat, tetapi menghadapi cabaran seperti kemusnahan alam, kebakaran hutan, pemutihan terumbu karang, dan ketidakadilan terhadap orang asli serta pelarian. Cerita dalam Al-Quran, Surah Ar-Rum, mengingatkan bahawa kerosakan di bumi berpunca dari perbuatan manusia. Kemusnahan alam dan ketidakadilan sosial di Australia mencerminkan kegagalan menggunakan kekayaan dengan tanggung jawab. Telah timbul kerosakan di daratan dan lautan disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka. Perbandingan, Australia moden, seperti Karun yang sombong dengan kekayaan, Surah Al-Qasas 26, mengeksploitasi sumber tanpa mempedulikan alam dan orang asli. Al-Quran menyeru tanggung jawab terhadap bumi yang relevan untuk pelestarian Great Barrier Reef dan keadilan sosial.
1. Pelajaran Al-Quran untuk masa depan Australia. Al-Quran menawarkan panduan untuk Australia di persimpangan benua. Memelihara alam, Surah Ar-Rum, Part 1, menyeru manusia memperbaiki kerosakan bumi. Australia perlu melindungi Amazon dan Great Barrier Reef dengan amal soleh. Keadilan sosial, menghormati hak orang asli dan pelarian, selari dengan seruan keadilan dalam Surah Al-Qasas. Iman dan tanggung jawab, budaya Dreamtime boleh dilengkapkan dengan iman tauhid dari Al-Baqarah, 2 vers 14, untuk harmoni rohani. Contoh sejarah, orang asli hidup harmoni dengan alam selama ribuan tahun, mencerminkan kesedaran tentang tanda-tanda Allah. Australia moden boleh mengambil inspirasi ini untuk pembangunan mampan, seperti yang diajar oleh Al-Quran. Kesimpulan, Australia dan pelajaran Al-Quran Australia telah berubah dari budaya Dreamtime yang kaya kepada negara moden di persimpangan benua. Namun, penjajahan meninggalkan luka terhadap orang asli, dan eksploitasi sumber mencetuskan kerosakan alam. Al-Quran, melalui cerita penciptaan, 2 Al-Baqarah 194, kezaliman Firaun Surah Al-Qasas 28, dan amaran kerosakan Surah Ar-Rum Part 4, menawarkan panduan untuk Australia. Dengan mengutamakan keadilan, iman, dan tanggung jawab terhadap alam, Australia boleh membina masa depan yang harmoni dan mampan. Bagaimanakah Australia boleh memanfaatkan pelajaran ini? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Antartika, benua kaya tanpa tamadun dan pelajaran Al-Quran. Antartika, benua sejuk tanpa penduduk tetap, adalah keajaiban alam yang kaya dengan sumber seperti ais, mineral, dan biodiversity. Tiada tamadun manusia pernah wujud di sini, tetapi kini ia menjadi pusat penyelidikan saintifik dan malangnya rebutan manusia. Al-Quran melalui Surah Al-Hasir, Mimul Blucher, dan Surah Ar-Rum 31 mengajar kita tentang perkongsian untuk kebaikan umat dan tanggung jawab terhadap bumi. Blog ini meneroka sejarah Antartika dan bagaimana pelajaran Al-Quran boleh memastikan benua ini kekal sebagai warisan bersama umat manusia. 1. Zaman Purba, benua tanpa manusia. Antartika adalah benua yang beku, dengan suhu sehingga 60 Gauss dan tiada sejarah tamadun manusia. Sejak jutaan tahun lalu, hanya fauna seperti penguin, anjing laut, dan burung laut menghuni benua ini. Fosil menunjukkan bahwa Antartika pernah mempunyai hutan dan dinosaur, tetapi perubahan iklim menjadikannya kutub sejuk. Aisnya yang menyimpan 70% air tawar dunia adalah anugerah alam yang luar biasa. Surah Ar-Rum 30 ayat ini mengingatkan bahwa kerosakan di bumi berpunca dari perbuatan manusia. Antartika, yang kekal murni tanpa tamadun, adalah tanda-tanda Allah yang perlu dipelihara dari eksploitasi manusia. Telah timbul kerosakan di daratan dan lautan disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka. Ar-Rum 3. Perbandingan, Antartika yang murni mencerminkan keindahan ciptaan Allah, seperti yang disebut dalam Al-Quran. Namun, ancaman moden seperti pencairan ais akibat pemanasan global menunjukkan kerosakan manusia, selari dengan amaran Surah Ar-Rum. 1. Kebangkitan moden. Penemuan dan rebutan manusia, Antartika pertama kali dilihat pada awal abad ke-19 dengan ekspedisi seperti James Clark Ross 2001. Pada tahun 1959, ditandatangani oleh 12 negara, menjadikan benua ini kawasan untuk penyelidikan saintifik dan melarang aktiviti ketenteraan. Kini, lebih 50 negara mengendalikan stesen penyelidikan di sini. Namun, sumber seperti mineral, arang batu, uranium, dan minyak menarik minat kuasa besar, mencetuskan risiko rebutan manusia berbanding perkongsian umat. Surah Al-Hasir 1, ayat ini menekankan bahwa harta harus dikongsi untuk kebaikan umum, bukan dikuasai oleh golongan tertentu. Traktat Antartika mencerminkan semangat ini, tetapi ancaman eksploitasi menyerupai ketamakan yang dilarang Al-Quran, supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya antara kamu. Perbandingan, Traktat Antartika adalah usaha perkongsian umat, selari dengan Surah Al-Hasir. Namun, minat terhadap sumber Antartika oleh negara seperti China dan Rusia menyerupai ketamakan karun Surah Al-Qasas 26 yang boleh merosakkan benua ini. 1. Antartika, rebutan atau perkongsian umat? Antartika kini berada di persimpangan. Traktat Antartika melarang perlombongan sehingga 2048, tetapi tekanan ekonomi dan geopolitik meningkat. Sumber seperti minyak dan mineral boleh memicu konflik, manakala pencairan ais mengancam biodiversity seperti penguin dan ekosistem laut. Sebaliknya, penyelidikan saintifik di Antartika seperti kajian perubahan iklim
menunjukkan potensi perkongsian umat untuk kebaikan global. Surah Ar-Rum dan Al-Hasir, Surah Ar-Rum, 26, mengingatkan bahwa ketamakan manusia menyebabkan kerosakan, manakala Surah Al-Hasir, 50, menyeru perkongsian harta. Antartika boleh menjadi contoh perkongsian umat jika negara-negara mengutamakan keadilan dan pelestarian. Dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang telah Dia kurniakan kepadamu. Al-Hasir, relevansi. Ancaman eksploitasi Antartika mencerminkan kerosakan akibat ketamakan, seperti diperingatkan dalam Surah Ar-Rum. Traktat Antartika jika dikekalkan, boleh menjadi model perkongsian umat, selari dengan Surah Al-Hasir. 1. Pelajaran Al-Quran untuk masa depan Antartika. Al-Quran menawarkan panduan untuk menjadikan Antartika warisan bersama umat. Pelestarian alam, Surah Ar-Rum, di menyeru manusia memperbaiki kerosakan bumi. Antartika harus dilindungi dari perlombongan dan pencairan ais. Perkongsian umat, Surah Al-Hasir, menggalakkan perkongsian sumber untuk kebaikan umum, seperti memperkukuh Traktat Antartika. Tanggung jawab manusia, sebagai khalifah bumi, Surah Al-Baqarah, manusia wajib memelihara Antartika untuk generasi akan datang. Contoh moden, kerjasama saintifik di Antartika, seperti Stetson McMurdo, ES, dan Hell UK, menunjukkan potensi perkongsian umat. Al-Quran mengajar kita untuk mengekalkan semangat ini dengan keadilan dan iman. Kesimpulan, Antartika dan warisan umat Antartika, benua kaya tanpa tamadun, adalah anugerah Allah yang murni. Dari zaman purba tanpa manusia hingga pusat saintifik modern, ia kini berada di persimpangan antara rebutan manusia dan perkongsian umat. Surah Al-Hasir, 57, mengingatkan kita untuk mengurus sumber dengan adil, manakala Surah Ar-Rum, 30, memperingatkan kerosakan akibat ketamakan. Dengan mengambil pelajaran Al-Quran, Antartika boleh kekal sebagai warisan bersama, dilindungi untuk kebaikan umat manusia dan bumi. Bagaimanakah kita boleh memastikan benua ini tidak menjadi rebutan? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen.